Anda banyak bercakap, patah berbicara. Saya juga sebenarnya seorang yang patah berbicara. Banyak bercakap dan kuat bersembang. Cuma saya pernah terfikir akan satu perkataan. Diam. Apabila saya bertemu dengan perkataan ini, saya cuba untuk diam. Ternyata apabila saya praktikkan diam ini, hati saya bertambah tenang dan kehidupan saya terasa lancar dan ringan. Hakikatnya, kalau kita lihat bersama, manusia itu berbicara setiap masa. Bicara manusia itu biasanya akan terbahagi kepada dua. Pertama, bicara yang baik yang akan membawa keselamatan dan kebaikan kepada manusia. Kedua, bicara yang tidak baik, yakni bicara yang tidak mengikut adab dan tata susila. Bicara sebegini, pembicara akan dibenci oleh manusia lain dan tidak disenangi oleh masyarakat. Adakah anda biasa mendengar satu kalam pujangga yang popular dalam perihal berbicara ini? Kerana kulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata terlepas begitu saja. Ya, itu menandakan bicara kata boleh memberikan impak yang besar kepada kehidupan manusia. Bagi mereka yang beriman, lidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh digunakan untuk berbicara sesuka hati dan sia-sia. Sebaliknya, lidah hendaklah digunakan dengan mengeluarkan mutiara-mutiara yang berhikmah dan berguna. Oleh itu, sebenarnya diam ialah benteng bagi lidah manusia daripada mengucapkan perkataan yang sia-sia. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW mengenai kelebihan berdiam. Antaranya, sesiapa yang banyak perkataannya, nescaya banyaklah silapnya. Sesiapa yang banyak silapnya, nescaya banyaklah dosanya. Riwayat Baihaqi. Sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa diam, maka ia terlepas daripada bahaya. Riwayat At-Tirmizi. Banyak berdiam tidak semestinya bodoh. Banyak bercakap tidak semestinya cerdik. Kerana kecerdikan itu ialah buah fikiran. Orang cerdik yang berdiam lebih baik daripada orang bodoh yang banyak bercakap. Lihat, diam hakikatnya meninggikan personaliti dan membentuk satu akhlak yang matang. Diam di sini bukanlah diam sepanjang masa atau langsung menguci bicara setiap peristiwa. Sebaliknya, diam di sini ialah bercakap apa yang penting dan berdiam terhadap perkara-perkara yang tidak penting. Oleh itu, kita akan lebih terjaga dan kalam yang kita keluarkan akan menjadi berharga dan tinggi nilainya. Malah, berdiam memberikan kita ruang berfikir yang banyak, berfikir untuk menilai percakapan dan fikiran orang lain. Seterusnya, membantu kita memperkuatkan bicara kita kemudiannya. Berdiam juga menyumbangkan masa kepada kita apabila berdiam. Zikir boleh bergerak dengan lisan dan hati. Ini akan memberi ketenangan dan kerehatan kepada kita. Sebab itulah, kalau kita lihat manusia berdiam dan menahan diri daripada perkara-perkara yang tidak penting ini, dia nampak lebih tertampil dan tenang, berisi dan ampuh bicaranya. Dalam hal ini, yang lebih penting, perbuatan tersebut menutup satu pintu serangan syaitan pada kita dan mengurangkan dosa kita. Kita akan lebih selamat kerana banyak dosa ini datangnya daripada lidah. Bukankah kita biasa mendengar lidah itu tidak bertulang, sukar dikawal? Apalagi, peruntukkanlah masa untuk kita berdiam diri. Pasti ada manfaat yang dapat kita raih untuk kehidupan yang lebih bahagia dan diberkati. Sekian daripada kami, Ketuk-Ketuk Hati, biar hati berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.